وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadir Rasulillah. Syukur kita pada Allah, dengan izin Allah kita dapat bertemu pada malam yang berbahagia ini untuk kita menyambung pembacaan kitab Bahrul Mazi karangan Syekh Muhammad Idris Ibn Abdul Rauf Al-Marbawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i Bahril Mazi wa sa'iri musannafatihi wa syurahiha, Allahumma amin. Kita masuk pada masalah yang ke-11 daripada juzuk yang kedua. Mazilna fi al-kalam an awqatis salah, wa sanatakallam al-yawm insyaallah an akhir waqti subh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, 11 masalah mengenal akhir subuh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Summa shalla subha hina isfarratil ard." Kemudian sembahyang akan subuh oleh Jibril alaihi salam pada waktu cerah bumi. Okey? Maknanya Sayyidina Jibril alaihi salam sembahyang dengan baginda Nabi pada hari yang kedua sewaktu tanah dah cerah, tapi masih lagi belum terbit matahari. Okey? Masih lagi dalam waktu subuh, tetapi tanah sudah mula cerah. Maknanya dah nampak dah kawasan tanah, dah tak gelap. Tak lama selepas tu akan keluarlah matahari daripada ufuk timur. Jadi itu adalah hari kedua Sayyidina Jibril AS mengimamkan Rasulullah SAW. Kemudian sembahyang akan subuh oleh Jibril AS pada waktu cerah bumi. Maka waktu yang disembahyangkan oleh Jibril pada subuh ini, iaitu subuh kali kedua itu, ialah waktu ikhtiar pada sisi jumhur, kerana ada hadis yang lain menunjukkan akhir waktu subuh itu ialah terbit matahari. Maknanya kisah kedua Sayyidina Jibril AS sembahyang subuh dengan Rasulullah itu bukan untuk menunjukkan selepas waktu itu habis subuh. Subuh hanya akan habis apabila muncul sebahagian matahari daripada ufuk timur. Jadi selepas daripada cerah tu, tanah dah mula cerah, tak lama lepas tu barulah matahari akan naik. Maknanya masih lagi ada kadar waktu selepas daripada tanah cerah. Okey, tanah cerah tapi matahari belum naik lagi, belum keluar daripada ufuk timur. Jadi ini menunjukkan bahawa Sayyidina Jibril AS sembahyang dengan Nabi pada hari yang kedua bukan untuk menunjukkan haza huwa akhir waqti salatil fajr. Innama arada sayyiduna Jibril AS ayubayyin lana anna al-waqt ath-thani alladhi shalla fihi huwa akhir waqt al-ikhtiyar. Waktu ikhtiar adalah waktu yang sepatutnya itulah solat yang kita dirikan supaya pahalanya masih banyak. Selepas daripada itu, pahala sudah kurang, walaupun masih lagi sah kerana matahari belum lagi terbit, belum lagi masuk waktu syuruk. Kalau kita tengok hari ini, kita punya kalender tu waktu syuruk. Syuruk itu maksudnya pada waktu itulah matahari sudah mula muncul sebahagiannya di ufuk timur. Sama seperti kisah Nabi SAW diimamkan oleh Sayyidina Jibril pada sembahyang Isyak. Sayyidina Jibril pada hari kedua sembahyang pada sulusul lail, sulusul lail, pada sepertiga malam yang pertama, menunjukkan bahawa itulah akhir waktu ikhtiar. Selepas daripada itu pahala sudah mula berkurang, walaupun siapa yang solat selepas daripada sulusul lail pahalanya masih ada sebab dia masih lagi sembahyang fardu, masih lagi ada waktu. Jadi Sayyidina Jibril AS dalam hadis ini menjelaskan bahawa akhir waktu ikhtiar adalah waktu yang beliau menjadi imam kepada baginda Nabi pada hari yang kedua. Kerana ada hadis yang lain menunjukkan akhir waktu subuh itu ialah terbit matahari. Maka dengan hadis ini, jadilah hadis ini menunjukkan waktu ikhtiar jua, sama seperti kisah sembahyang Isyak dan juga sembahyang Asar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Summa iltafata ilayya Jibrilu faqala ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadza waqtul anbiya min qablik, hadza waqtul anbiya min qablik."
wal waqtu fima baina hazainil waqtain. Kemudian daripada telah habis keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kisahnya Jibril menunjukkan segala waktu sembahyang, lalu sabdanya lagi, berpalinglah kepada aku Jibril. Sayyidina Jibril berpaling kepada baginda Nabi. Kemudian daripada ia telah menunjukkan segala waktu itu, maka katanya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah ia waktu segala nabi yang dahulu daripada engkau, yakni sekalian waktu yang aku tunjukkan dari awalnya sampai akhirnya ialah waktu nabi-nabi yang dahulu, yang dahukala. Waktu yang dahukala. Ada kedahulu. Tengoklah kok ada bahasa dahu. Ada yang minat tahqiq dah? Dah ada? Dacing? Ya Allah, dacing mana? Terkejut sikit lah. Biasalah, orang pas dia tak boleh dengar dacing ni, terkejut lah. Dahu, dahsyat, dahuk, dahulu, terdahulu. Dahu tak ada La Allah sawab lah dahulu tertinggal lu tu tertinggal lu tu, wallahu a'lam. Yang dahu kala La Allah sawab yang dahulu. La Allah sawab yang dahulu. Okey, maknanya nabi-nabi sebelum ini salat juga pada waktu-waktu tersebut. Cuma adakah nabi-nabi dahulu sembahyang 5 waktu? Kalau ikut sebagian riwayat tidak. Maksudnya setiap nabi dia ada waktu dia. Nabi ni sembahyang hanya pada waktu ni, nabi ni hanya sembahyang pada waktu ni. Adapun Nabi Muhammad sembahyang pada semua waktu tersebut untuk menunjukkan kita adalah semulia-mulia makhluk selepas generasi para nabi dan para rasul. Semua waktu nabi-nabi sebelum ni sembahyang, kita pun sembahyang pada waktu tersebut. Sedangkan nabi tersebut umatnya hanya sembahyang pada waktu yang nabi tersebut sembahyang itu saja. Katakan ada nabi sembahyang hanya pada waktu subuh, baik umatnya akan sembahyang subuh saja. Tapi subhanallah, setiap waktu para nabi dahulu solat, kita pun sembahyang sekali kerana disyariatkan berdasarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan hazihi hiya qimatu ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan bermula waktu sembahyang itu pada barang yang antara dua waktu ini. Maknanya kita tengoklah, kalau kes dalam hadis ini cerita sembahyang subuh, maknanya waktu ikhtiar. Kalau contoh macam sembahyang maghrib, waktu ikhtiar. Kalau contoh sembahyang zuhur bukan waktu ikhtiar. Itu memang akhir waktu sungguh. Sekali awal waktu, sekali akhir waktu, berdasarkan hadis yang kita telah baca sebelum ini. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Buraidah dan Abi Musa al-Ash'ari dan Abi Mas'ud dan Abi Sa'id dan Jabir dan Amr ibn Hazm dan Al-Bara dan Anas radhiyallahu taala anhu. Maknanya semua para sahabat yang disebutkan nama ini juga menceritakan kisah bagaimana Sayyidina Jibril alaihi salam shalla marratain wa huwa imam wa rasul ya'tammu bi Sayyidina Jibril alaihi salam. Kata Abu Isa lagi, bermula hadis Ibni Abbas ini ialah hadis hasan. Dan telah berkata guruku. Siapa guruku ni? Siapa yang kata ni? Saya katanya Al-Imam Tirmizi. Kerana Al-Imam Tirmizi adalah murid kepada Al-Imam Al-Bukhari. Imam Tirmizi kalau nak tahu darjat satu hadis, beliau akan rujuk kepada Sayyidina Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu. Jadi Al-Imam Al-Bukhari adalah guru kepada Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu. Dan telah berkata guruku Muhammad bin Ismail Al-Bukhari akan yang lebih asah suatu pada menyatakan segala waktu itu
daripada hadisnya ialah hadis Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap sahabat tu dia ada hadisnya. Namun kalau diteliti dari segi mana satu hadis yang paling kuat dalam membincangkan waktu di antara dua salat, kisah Sayyidina Jibril menjadi imam tadi, maka kata Al-Imam Al-Bukhari, hadis yang paling kuat sekali adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Baik. 12. Masalah awal dan akhir segala waktu sembahyang fardu. Ya saudaraku, telah dikeluarkan pula oleh Tirmizi akan satu hadis lagi menunjukkan awal dan akhir segala waktu sembahyang. Baik, kita baca hadisnya terlebih dahulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnadina ila sayyidina al-imam Tirmizi bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selalu je selawat ni. Kalau ikut guru saya Fadilatul Syekh Usamah bin Badir Sa'idan, beliau suka kalau setiap kali sebut nama Nabi selawat tu biar tinggi-tinggi. Ini macam biasa nama Nabi selawat pun macam kena turun bawah makan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna lis-salati awwalan wa akhira wa inna awwala waqti salati adh-dhuhr wa inna awwala waqti salati adh-dhuhri hina tazulu asy-syams wa akhira waqtiha hina yadkhulu waqtul 'ashr wa inna awwala waqti salati al-'ashr hina yadkhulu waqtuha wa inna akhira waqtiha hina tasfarru asy-syams wa inna awwala waqti al-maghribi hina taghrubu asy-syams wa inna akhira waqtiha hina yaghibu al-ufuq wa inna awwala waqti al-'isha al-akhirati hina yaghibu al-ufuq wa inna akhira waqtiha hina yantasifu al-lail wa inna awwala waqti al-fajri hina yatlu'u al-fajr wa inna akhira waqtiha hina tatlu'u asy-syams. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahawasanya bagi sembahyang itu awal dan akhir, dan bahawasanya awal waktu sembahyang zuhur itu ketika gelincir matahari, dan akhir waktunya ketika masuk waktu asar, dan bahawasanya awal waktu sembahyang asar pada ketika masuk waktunya, dan bahawasanya akhir waktunya ketika kuning matahari, dan bahawasanya awal waktu maghrib ketika lenyap matahari, dan bahawasanya akhir waktunya ketika hilang syafaq merah, dan bahawasanya awal waktu isyak yang akhir iaitu ketika hilang syafaq merah dan bahawasanya akhir waktunya ketika pertengahan malam, dan bahawasanya awal waktu fajar ketika terbit fajar, dan bahawasanya akhir waktunya ketika terbit matahari. Okey, kita baca masalah yang seterusnya. Telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan satu hadis lagi menunjukkan awal dan akhir segala waktu sembahyang. Katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna lis-salati awwalan wa akhira. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahawasanya bagi sembahyang itu ada waktu, pangkalnya dan hujungnya. Wa inna awwala waqti salati adh-dhuhri hina tazulu syams, dan bahawasanya awal waktu bagi sembahyang zuhur ialah ketika gelincir matahari daripada rembang, iaitu daripada tengah langit. Wa akhir waqtiha hina yadkhulu waqtul 'asr, dan akhir waktu zuhur itu ialah ketika masuk waktu asar. Wa inna awwala waqti salatil 'asr hina yadkhulu waqtuha, dan bahawasanya awal waktu bagi sembahyang asar ialah waktu masuk waktunya, sebagai di dalam masalah 3. Bila masuk waktu asar? Apabila
bayang satu benda adalah sudah sampai kepada seganda, sudah sampai kepada satu kali ganda. Satu kali ganda ke? Main sama. Takut bahasa tak jelas. Kalau benda yang kita cacatkan 5 meter, bayang pun dah sampai ke 5 meter, masuklah waktu asar. Dengan mengiktibar ditambah sekali bayang yang wujud sewaktu matahari tepat di atas kepala. Itu awal waktu asar. Apabila bayang satu benda yang dicacatkan ke bumi sama tinggi dengan benda yang dicacatkan. Kalau saya cacatkan pen ni 10 cm, apabila bayang itu, bila matahari mula terbenam ke barat, bila bayang membesar manjang sampai kepada 5 cm, 5 cm dia punya bilangan dia, ditambah pula dengan bayang yang wujud ketika matahari tegak atas kepala. Katakan bayang wujud ketika matahari tegak di atas kepala pada pen yang dicacak itu, katakan 1 cm. Jadi apabila bayang sampai kepada 6 cm, iaitu 5 cm campur 1 cm, ketika itu masuklah waktu asar. Dan pula wa anna tu terkejut juga macam mana dan akhir waktunya hina tasfar, campur bahasa Arab punya wa inna. Betul tu jadi kan wa dan juga wa inna akhir waqtiha hina tasfaru syams. Dan bahawasanya akhir waktu jawaznya, tengok Syekh Idris tambah kalimah jawaznya untuk menyatakan inilah kefahaman mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, bahawa akhir waktu asar yang dimasukkan di sini bukan akhir terus, sebaliknya akhir waktu al-jawaz. Selepas waktu itu pahala kurang sikit walaupun masih dalam waktu. Dan bahawasanya akhir waktu jawaznya ialah waktu kuning-kuning matahari. Wa inna awwala waqtil maghribi hina taghrubu syams. Dan bahawasanya awal waktu maghrib ialah waktu masuk lenyap matahari. Seluruh matahari terbenam di ufuk barat, masuklah waktu maghrib. Kalau terbenam banyak dah, tapi ada lagi bahagian matahari yang belum terbenam, masih lagi belum masuk waktu maghrib. Dan bahawasanya awal waktu maghrib ialah waktu masuk lenyap matahari. Wa inna akhira waqtiha hina yaghibul ufuq. Dan bahawasanya akhir waktu maghrib itu ialah ketika hilang syafaq yang merah, mega-mega merah tu. Bila matahari dah tenggelam, masih ada lagi langit, masih lagi kemerah-merahan. Selagi ada merah, selagi itu tak masuk isyak. Hilang merah, gelap terus, dah tak nampak apa dah, tak nampak merah langsung, ketika itu masuklah waktu isyak. Wa inna awwala waqtil isya'il akhirah hina yaghibul ufuq. Dan bahawasanya awal waktu isyak yang akhir ialah ketika hilang syafaq yang merah. Wa inna akhira waqtiha hina yantasiful lail. Dan bahawasanya akhir waktu ikhtiyar, ni tambahan daripada Syekh Idris Al-Marbawi. Maksudnya beliau memahami hadis berdasarkan kefahaman para fuqaha kita. Di sinilah pentingnya untuk kita cek balik mana asal terjemah hadis, mana tambahan. Kerana tambahan itu kefahaman para ulama. Ada ulama faham lain. Jadi nak menceritakan kefahaman itu kadang-kadang berbeza di antara seseorang ulama dengan seorang ulama yang lain walaupun hadisnya sama. Mazhab Syafi'i faham bukan akhir waktu, maksudnya akhir waktu al-jawaz. Dalam hadis tak ada kalimah al-jawaz, tapi itu kefahamannya dengan disokong oleh hadis-hadis yang lain. Dan bahawasanya akhir waktu ikhtiyar, maafkan saya. Dan bahawasanya awal waktu isyak, kita baca mana tadi? Wa inna akhira waqtiha hina yaghibul ufuq. Dan bahawasanya akhir waktu maghrib itu ialah ketika hilang syafaq yang merah. Wa inna awwala waqtil isya'il akhirah hina yaghibul ufuq. Dan bahawasanya awal waktu isyak yang akhir. Kenapa waktu isyak yang akhir? Sebab orang Arab kadang-kadang disebut juga kalimah al-isya' dengan dirujuk kepada sembahyang maghrib. Sebab tu Nabi sebut al-isya' al-akhirah di sini untuk menjelaskan isyak yang baginda maksudkan bukan sembahyang maghrib, tapi sembahyang isyak. Sembahyang isyak yang kita faham. Hari ini bila sebut isyak, semua kita faham sembahyang isyak tu lah. Tapi zaman Nabi dulu, maghrib tu ada orang Arab panggil waktu tu isyak.
Manakala waktu isyak pula mereka panggil al-atamah. Atamah. Jadi peringkat awal Nabi menggunakan juga istilah-istilah ini untuk menjelaskan hukum hakam. Tapi hari ini tak ada dah, kita tak ada dengar. Dah masuk ke waktu atamah. Atamah benda. Oh, atabah tahulah kan, atabah atamah tak usah dengar lagi. Kita tak usah dengar lah. Jadi masuk waktu isyak yang akhir adalah sembahyang isyak. Kerana orang Arab pada zaman baginda Nabi, kabilah-kabilah Arab ketika itu mereka sudah terbiasa memanggil waktu maghrib yang kita faham dengan panggilan waktu isyak. Manakala isyak yang kita faham pula mereka panggil dengan waktu al-atamah ataupun al-isya al-akhirah. Jadi dengan sebab itu Nabi sebut al-isya al-akhirah. Hakaza sami'tu min Syekhina Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani. Dan bahawasanya awal waktu isyak yang akhir ialah ketika hilang syafaq yang merah. Wa inna akhir waqtiha hina yantasiful lail. Dan bahawasanya akhir waktu ikhtiar yang tiada berdosa sembahyang di dalamnya, atas kata setengah ulama. Ini semua tambahan daripada Syekh Idris Marbawi. Tapi kalau orang yang tak belajar bahasa Arab, dia ingat ini Rasulullah sebut jelas kan, yang tiada berdosa sembahyang di dalamnya atas kata setengah ulama. Tu dia pening balik. Macam mana Nabi pula atas kata setengah ulama? Dia bukan pening di ayat ujung tu lah. Tapi kita belajar bahasa, kita tahu ini adalah huraian daripada Syekh Idris Al-Marbawi. Ialah waktu sampai pertengahan malam, iaitu 1/2 malam. Kita dah bincang pada pertemuan sebelum ni. Kira malam tu macam mana? Tengok maghrib pukul apa, subuh pukul apa. Katakan sekarang maghrib pukul 5, subuh, katakanlah payah nak kira kan, katakan subuh pukul 5. Katakan masuk waktu subuh tu pukul 5. Tak, sekarang ni pukul 4 lebih kan. Katakanlah pukul 5. So daripada pukul 5 petang sampai ke 5 malam, 5 pagi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 12 jam. Jadi setengah daripada 12 jam, berapa jam? 6. Maknanya maghrib pukul 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masuk saja pukul 11, main sudah berlalulah setengah malam. Itu yang dimasukkan dengan nisful lail. Dan waktu dan bahawasanya akhir waktu ikhtiar yang tiada berdosa sembahyang di dalamnya, atas kata setengah ulama, ialah waktu sampai pertengahan malam. Maknanya hari ini kasar-kasarnya pukul 11 itu masuklah waktu pertengahan malam. Kita sekarang ni dah pukul apa? Sekarang ni pukul 4 suku kan. Pukul apa jam sekarang ni, betul-betul ni? Sianya Ruak Jawi tak cukup duit nak beli bateri. Itulah. Kita baru beli komputer tapi tak ada nak beli bateri lagi. 10? Tak masuk setengah malam lagi kan. Belum dianggap berqiyamul lail di tengah malam lah ni. Kita baru berqiyamul lail pada sulus malam yang pertama. Dan masuk pada sulus yang kedua. Dan lagi, wa inna awwala waqtil fajri hina yatlu'ul fajru. Dan bahawasanya awal waktu fajar itu, iaitu awal waktu sembahyang subuh itu, ialah ketika terbit fajar sadiq. Fajar yang bersifat menyelerak, bukan bersifat menegak. Fajar yang menegak itu namanya fajar kazib. Saya sepanjang umur tak nak tengok. Nantilah kita kena pergi ke padang pasir, lepak tengah malam, tunggu arah timur langit. Kita nampaklah tu dia punya tu. Cuma saya takut-takut kita nampak terus matahari. Tak nampak dah fajar itu. Takut jaga tengah malam kan. Tapi apalah, kita try sikit. Saya teringin nak tengok. Sebab di Malaysia payah dah nak tengok. Kat sini pun payah, bangunan punya dah banyak tak nampak dah. Entah mana langit pun kita tak perasan. Wa inna akhira waqtiha hina tatlu'u syams. Dan bahawasanya akhir waktu bagi subuh itu ialah ketika terbit matahari. Bila cuit sikit je matahari daripada ufuk timur, masuklah waktu syuruk. Iaitu apa maksud syuruk? Habislah waktu subuh. Waktu syuruk boleh sembahyang ke? Tak boleh sembahyang. Habis orang kata sembahyang sunat syuruk tu bila masuk waktu duha. Bila masuk waktu duha, kasar-kasarnya lebih kurang dalam 12 minit setelah waktu syuruk. Payah-payah sangat, letaklah 20 minit. Orang Malaysia tu 28 minit, 28 minit selepas waktu syuruk. Takut apa suasana di Malaysia, perjalanan matahari kita sebab waktu siang panjang tu berbeza. Jadi di Malaysia difatwakan 28 minit. Di Mesir difatwakan selepas 12 minit waktu syuruk. Jadi kalau masuk waktu syuruk sembahyang sunat, sembahyang pada waktu yang diharamkan.
Saya sebut ni sebab ada juga dia tu dah syuruk dah, Allahu Akbar, sembahyang sunat syuruk. Mana ada sembahyang sunat lagi time tu? Jadi adakah sembahyang sunat syuruk itu sembahyang duha? Berlakulah khilaf di kalangan para ulama kita. Yang kuatnya sembahyang syuruk dan duha adalah sembahyang yang sama. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhuma. 13. Masalah awal waktu zuhur dan akhirnya pada Syafi'i, iaitu pada ijtihad mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Katanya di dalam Alhamdulillah, terima kasih orang Perak dan juga kawan-kawan yang lain yang telah menyumbang kitab dan juga kitab Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Itu pun berbaki lagi duit Itu Ustaz Bakar kata kita beli rak tu lah tak kat sini Kitab Baru Mazi, untuk rujukan Baru Mazi kita tak bini senang cuma rak tak ada lagi, duit ada dah, rak tak beli lagi Kalau kamu nak bagi rak, bagilah Okey. Alamak, kami nak menyumbang juga tapi tak sempat. Boleh, kita sedia Kita banyak lagi kitab-kitab makhtutat apa semua tak cetak lagi Bagilah 7 juta pun kita boleh habiskan untuk beli kitab Beli tu tak ada masalah, mendapatkan tu payah sikit Dan awal waktu zuhur sudah betul lah kan? Pada Syafi'i, awal waktu zuhur dan akhirnya pada Syafi'i, iaitu pada ijtihad mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Katanya di dalam ini al-Um yang terbaik sekali setakat ni, iaitu cetakan Syekh Dr. Rifat Fauzi. Doakan kita target di Ruak Jawi, kita nak panggil Dr. Rifat Fauzi untuk majlis sama hadis Rasulullah SAW. Daripada kitab ke kitab, majlis baca hadis. Sebab kita dah ada majlis akidah, kita ada majlis majlis akidah, fiqh, usul fiqh Lepas tu kita ada dengan kitab-kitab Jawi pun kita ada Baru Mazi. Alhamdulillah baru ni tadi ada kitab Baquratul Amani. Jadi kita dalam perancangannya Syekh Rifat Fauzi. Cuma tak khabar lagi lah ke Syekh Rifat tu. Doa-doakanlah moga Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghidupkan majlis bacaan hadis Rasulullah SAW dari kitab ke kitab di sini di Ruak Jawi kita. Allahumma amin. Dan awal waktu zuhur itu ialah apabila yakin seseorang dengan gelincir matahari daripada pertengahan langit. Dan bayang-bayang matahari pada musim kemarau itu beranjak ia hingga tiada ada bagi suatu yang terdiri tegak pada masa tengah hari bayang sama sekali. Ada beberapa waktu kita cacak betul-betul matahari atas kepala langsung tak bayang, sebab betul-betul matahari di atas benda yang kita cacak tu. Tapi saya belajar sikit lah dulu, dia orang ada kawan-kawan Johor ada buat program ilmu falak dengan Ustaz Hanafi daripada Pahang, daripada Johor buat program di Rumah Melayu Abbasiyah. Jadi itulah kali pertama dan kali terakhir setakat ni lah saya belajar ilmu falak. Ilmu falak satu hari Jadi dapat juga beberapa ilmu, kata beliau, yang boleh jadi berbayang bila matahari ditegak atas kepala tu masih ada bayang, kerana matahari bukan betul-betul atas kepala kita tapi ke depan sikit. Jadi matahari tu dia begitu, dia bukan lalu begini atas kepala kita. Kalau matahari berlalu betul-betul atas kepala, bila kita di bawah tu tak ada bayang. Ini yang dimasukkan dalam kitab ni ada beberapa keadaan yang memang langsung tak ada bayang-bayang. Bila tak ada bayang-bayang, bila masuk waktu zuhur, apabila wujud saja walau sedikit bayang. Tapi katakan matahari pada hari biasanya tidak begitu lalu di atas kepala kita, sebaliknya dia akan menyering ke tepi sikit. Jadi dia akan lalu begitu. Gitu tak? Itu kita nampak matahari gitu. Jadi bila kita cacak bayang, dia akan menyebabkan muncul bayang di sini. Baik, bayang itu kita kena tengok berapa banyak. Katakan 1 cm, okey. Bila 1 cm point sekian saja, masuklah waktu zuhur. Tapi hari ni tu dah tak nampak bayang-bayang. Yang kita nampak adalah bangunan bayang pada bangunan. Kita nak ukur pun tak ada. Bangunan banyak kan. Jadi lagi-lagi kita download je lah program di apa yang set masing-masing, tunggu azan. Mereka untuk setting silap azan awal lah, semayang awal je insya-Allah. Okey.
Dan bayang-bayang matahari pada musim kemarau itu, di sini musim kemarau lah tapi di Malaysia tu tak ada kemarau pun, memang kebanyakannya memang tak berlaku matahari tegak atas kepala. Cuma katanya 2 hari setahun yang matahari betul-betul di atas kepala kita. Beranjak ia hingga tiada ada bayang suatu yang terdiri tegak pada masa tengah hari bayang sama sekali langsung tak ada bayang sama sekali suatu matahari tegak atas kepala Maka apabila sudah jadi demikian itu, maka jatuh bayang-bayang bagi yang berdiri tegak itu, menghulur matahari hidup. Maksud menghulur matahari hidup apa dia? Ke arah matahari. Kalau matahari gini, gak sini, ke arah matahari terbit ke arah timur. Matahari hidup maksudnya matahari, ke arah matahari hidup maksud arah matahari terbit. Arah matahari apa panggil hidup, arah matahari mati kau panggil. Baik, arah barat sebab bila matahari daripada timur, katakan sini timur, sini barat. Bila matahari naik, bayang semua ke arah barat. Naik tegak atas kepala, kalau betul tegak betul ada bayang. Dinyering saja ke barat, maka wujudlah bayang di arah timur Maka apabila sudah jadi demikian itu, maka jatuh bayang-bayang bagi yang berdiri tegak itu, menghulur ke matahari hidup, maksudnya menghulur ke arah timur. Maka sungguhnya telah gelincirlah matahari. Sebab kita nak pandang matahari tak daya, mata kita boleh rosak Jadi kita berpandukan dengan bayang-bayang Bila bayang-bayang muncul saja ke arah timur, menunjukkan masuklah waktu zuhur. Kerana bila matahari dah mula bergerak gelincir ke barat, wujudlah bayang-bayang ke arah timur Dan akhir waktu zuhur pada musim panas itu ialah apabila jadi bayang tiap-tiap sesuatu itu seumpamanya. Maka apabila melampaui bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu seumpamanya dengan suatu daripada barang yang ada ia, maka sungguhnya sudahlah keluar waktu zuhur itu. Maksudnya habis waktu zuhur, iaitu apabila matahari betul-betul atas kepala, langsung tak ada bayang suatu matahari tegak atas kepala tu, gelincir sikit, ada je bayang-bayang sikit, masuk zuhur. Kita pun tunggu, bayang tu dia akan manjang ke timur. Bila dia memanjang tu, sama panjang bayang tu dengan benda yang kita tegakkan tu. Katakan pen, saya tegakkan pen ni 10 cm. Bayang yang muncul setelah matahari ke barat tu sikit-sikit, daripada 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, masuklah waktu asar. Sebab kebetulan masa matahari tegak atas kepala langsung tak ada bayang. Tapi kalau katakan masa matahari tegak tu ada bayang sikit, sebab matahari tak direct atas kepala tapi dia menyengit sikit ke depan, katakan ketika itu ada 1 cm yang bayang-bayang yang muncul sewaktu matahari betul-betul di atas kepala secara menyengit sikit tu, maka benda ni pula 5 cm. Bila masuk waktu asar, ketika bayang-bayang 5 cm atau 6 cm? 6 cm ketika bayang-bayang 6 cm. Sebab 5 cm iaitu bayang-bayang punya ketinggian barang benda yang kita cacakkan, tambah dengan bayang-bayang yang terhasil sewaktu matahari tegak di atas kepala, iaitu 1 cm. So 5 campur 1 jadi 6. Bila 6 cm saja, masuklah waktu zuhur. Tapi kalau kebetulan matahari tegak atas kepala langsung tak ada bayang-bayang, 5 cm ke 6 cm masuk asar? 5 cm ke 6 cm masuk asar? 5 cm Maka apabila sudah jadi demikian itu, maka jatuh bayang-bayang bagi yang berdiri tegak itu, menghulur ke matahari hidup, maka sungguhnya telah gelincirlah matahari. Dan akhir waktu zuhur pada musim panas itu ialah apabila jadi bayang tiap-tiap suatu itu seumpamanya. Contoh kita tadi 5 cm jadi 5 cm, iaitu ketika matahari tegak atas kepala langsung tak ada bayang suatu matahari atas kepala. Maka apabila melampaui bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu seumpamanya dengan suatu daripada barang yang ada ia, maka sungguhnya sudahlah keluar waktu zuhur itu dan masuklah waktu asar. Tiada perceraian antara keduanya, melainkan barang yang aku telah sifatkan. Lihat masalah 30 lagi. Masalah 30 kita akan bincang.
Maknanya tak ada istilah habis waktu zuhur tapi asar tak masuk lagi. Tak ada istilah tu dalam mazhab kita. Selagi tak masuk asar, zuhur ada. Habis zuhur, masuklah asar. Tak ada istilah zuhur dah habis ni awak tak sembahyang lagi, awak dah berdosa dah, tapi asar tak masuk lagi seminit baru masuk asar. Tak ada istilah tu dalam mazhab kita, melainkan pada sembahyang maghrib, sebagaimana yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Itu pun yang mu'tamad dalam mazhab kita bukan itu. Sembahyang maghrib pun bila habis maghrib, bila masuk isyak, berdasarkan pendapat mu'tamadnya, berdasarkan qaul qadim, wa qila qaul jadid juga sebenarnya. 14. Masalah awal waktu zuhur musim dingin. Kita Malaysia langsung tak ada bermusim-musim, satu musim terus. Kata Syafi'i radhiyallahu taala anhu di dalam dan bermula bayang-bayang matahari di dalam musim dingin dan Rabi', musim Rabi', musim musim bunga, dan Kharif, musim apa? Luruh, itu berlainan dengan musim panas. Maka diketahuikan gelincirnya pada ini segala waktu, dengan bahawa memandang kepada bayang-bayang itu dan mengintai akan kurangnya. Maka bahawasanya apabila sampai ia ke penghabisan kurangnya, bertambah kembali ia. Maka bahawasanya apabila sampai ia ke penghabisan kurangnya, bertambah kembali ia. Maka apabila bertambah kembali kemudian daripada sampai ia ke penghabisan kurangnya, maka demikian itulah gelincirnya, dan ialah awal waktu zuhur tak faham. Kita belum ada kan? Kita try baca pula. Kalau tak faham juga, kita tawakuf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb. Waktu zuhur 157. Kalau saya tak faham juga, besok sahabat bawa kitab ni tanya Syekh Ifan. Musa apa tadi? 157 ke? Siapa yang ikut kelas Syekh Ifan apa bagi? Semua tak berani sebab takut kena tanya. Itu kelebihan sebenarnya. 157. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu zuhri. Qala al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, wa awwalu waqti zuhri idza istayqana ar-rajul bi zawali syams an wasatil falak wa dhallu syamsi fi as-sayfi yataqallas wa dhillu syamsi fi as-sayf yataqallas hatta la yakuna li syai'in qa'imin mu'tadilin nisfan nahari dhillun bihalin. Naam. Wa idza kana dhalik fasaqata lil qa'imi dhillun makana dhill faqad zalat asy-syams wa akhiru waqtiha fi hadha al-hin idza sara dhillu kulli syai'in mislah fa idza jawaza dhillu kulli syai'in mislah bi syai'in makan faqad kharaja waqtuha wa dakhala waqtul 'asr la fasla bainahuma illa ma wasaftu. Wadh-dhillu fi syita' wal-rabi' wal-kharif mukhalifun lahu fima wasaftu min as-sayf. Wa innama yu'lam az-zawal fi hadhihi al-awqat bi an yunzar ila adh-dhill wa yatafaqqad nuqsanuhu fa innahu idza tanaha nuqsanuhu zad. Wa innama yu'lamu az-zawalu fi hadhihi al-awqat bi an yunzara ila adh-dhill aw bi an yanzura ila adh-dhill wa yatafaqqad nuqsanahu fa innahu idza tanaha nuqsanuhu zada fa idza zada ba'da tanahi nuqsanihi fadzalika az-zawal wa huwa awwalu waqti adh-dhuhr
summa akhiru waqtiha iza ulima atau iza alima an qad balagha az-zillu ma'a khilafihi zill as-sayf qadra ma yakunu zillu kulli shay'in mislahu fi as-sayf wa zalika an tu'lam ma baina zawali syam wa tak faham. Saya pun tak faham masalah kita walaupun duduk Mesir tapi kita tak nak tengok musim sejuk musim panas apa beza mataharinya. Manakala Imam Syafi'i pula memang hidup dalam keadaan ketika itu bangunan tak ada apa semua. Ala kulli hal, saya ingat masalah ni kita tangguh sekejap kita tangguh sekejap dan kita akan cuba murajaah baliklah dengan masyayikh kita mereka yang duduk di Mesir mungkin lebih jelas sebab kita ni hidupnya biasa di Malaysia walaupun duduk di Mesir tapi tak tengok dah matahari tu. Tengok jam pukul berapa masuk seakan-akan ada perbezaan di antara zawalus syams pada musim panas dengan pada musim sejuk wallahu a'lam, saya tak tahu tapi kita baca je lah Jadi masalah ni saya tak jelas, wallahu a'lam, saya mohon maaf, memang saya tak tahu nak urai pun kita tak faham. Kalau goreng je boleh lah, tapi tak faham susah lah, takut hangit. Okey, kita murajaah balik insya-Allah masalah ni bila pada hari yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Baik, masalah yang terakhir untuk hari ni insya-Allah 15, masalah mengenal zuhur matahari di lindung awan. Kita tadi semuanya berdasarkan matahari, timbul bayang, tiba-tiba matahari dilindungi awan, terus tak ada bayang. Udah macam mana? Mendung, terus tak ada awan, terus matahari dilindungi awan, tak ada bayang. Jadi macam mana kita nak solat? Kata Imam Syafi'i, maka jika awan melindungi matahari, perhatilah dan kira matahari dan ambil ihtiyat dengan takhirnya barang yang antara zuhur dan antara takutkan masuk waktu asar. Maknanya ketika itu kita kena berijtihad. Agak-agak dah masuk tidak? Agak-agak dah masuk tidak Biasanya daripada subuh ke zuhur katakan berapa jam? Subuh pukul 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lebih kurang 7 jam. Sekarang tak ingat hari ni zuhur pukul berapa, tapi kasar-kasar 7 jam. So macam mana? Tunggulah 8 jam. Setelah berlalu 8 jam sebenarnya zuhur, asar tak masuk lagi. Jangan ijtihad sampai ni asal-asalnya saya silap, asar pun dah masuk ni. Tak boleh lah. Kita kena berijtihad. Kita kena cuba agak-agak sekira-kira ijtihad kita tu mengatakan kita masih dalam waktu zuhur dan telah masuk zuhur secara berat artinya main ijtihad. Siapa yang tak perasan waktu, dia kena ijtihad Katakan dia tak ada jam, dah tak ada jam tapi ingat, lebih kurang 7 jam daripada subuh masuklah waktu asar, waktu zuhur, sorry. Sekarang ni macam nak buat? Dia tengok-tengok, rasa-rasanya dah berlalu kat 3 jam ni daripada subuh. 3 jam maknanya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, lebih kurang ada 3 jam lagi. Okey, dia buat macam mana? Jam tak ada. Dia pun biasanya kalau saya baca sejuzuk Quran, saya baca sejam. So baca 3 juzuk. Bila dia baca 3 juzuk, insya-Allah dah masuklah waktu zuhur. Dia gunalah apa saja kemampuan dia untuk dia sampai kepada masuk waktu zuhur secara ijtihad. Maka jika awan melindungi matahari, perhatilah dan kira matahari. Maksudnya kita agak-agak bilakah perjalanan matahari, jadi sudah berapa jam berlalu dan ambil ihtiyat dengan takhir barang yang antara zuhur dan antara takutkan masuk waktu asar. Maka apabila sudah ambil lebih baik, dia dah agak-agak tadi ijtihad dah, maka sembahyanglah atas yang lebih berat, iaitu aghlab di sisinya. Maka sembahyangnya itu memadai akan dia. Dia sembahyang, rasanya ikut hati ni masuk dah zuhur ni, dah pun jam dah ni, hujan turun gelap je. Daripada tadi ni rasa-rasanya, biasa saya tidur lepas subuh, biasa saya tidur lebih kurang dalam 6 jam. Ini dah terjaga daripada tidur ni, 6 jam dah berlalu. 6 jam dah berlalu, antara subuh dengan zuhur 7 jam, sejam lagi tinggal. Sejam ni tak ada jam pula, macam mana? Baca Quran 7 juzuk. Dah habis juzuk, dia pun ambil uduk, sembahyang terus.
Sah ke sembahyang? Sah. Tapi kalau contoh lepas habis dia sembahyang tengah berzikir apa semua, tiba-tiba hujan bereda, matahari timbul balik, rupanya tak masuk zuhur lagi. Macam mana? Saya dah sembahyang lah, nak buat macam mana? Kita tak payah sembahyang zuhur lah ke? Kena sembahyang zuhur jugalah kan. Sebab ketika itu dia panggil satu kaedah, la ibrata bil khata', la ibrata bil zanni al bayyini khata'uhu, la ibrah bil zanni al bain khata'uhu, la ibrata, tidak ada pengiktibaran, li az-zann, la ibarata fi az-zann, tidak ada pengiktibaran pada sesuatu sangkaan. Macam orang tadi, dia agak-agak ikut hati ni dah masuk zuhur, dia pun sembahyang zuhur. Rupanya hari tu dia bajet, dia ingat biasa-biasa tidur 7 jam. Rupanya hari tu dia tidur 3 jam je. Dia bangun-bangun tu rasa dah sembahyang 7 jam. Akhirnya dia tersilap. Tapi masa dia sembahyang tu dia yakinlah, berat hati dia insya-Allah dah masuk zuhur. Jadi sembahyang dia ketika itu tak ada masalah. Cuma selepas dia sembahyang, rupa-rupanya dia dapat sedar ijtihad dia silap. Maka ketika itu dipakai kaedah la ibrata fi dhanni al-bayyini khata'uhu. Tidak ada pengiktibaran bagi sebarang sangkaan yang akhirnya jelas bahawa sangkaannya silap. Macam dalam kisah kita tadi. Tapi katakan sampai sudah dia tak tahu, lepas sembahyang zuhur tu hujan terus sampai maghrib, dia pun tak tahu tentang zuhur tadi memang zuhur sungguh ke tak zuhur sungguh. Macam mana nak kena qada ke? Tak payah kena qada sembahyang, tak payah kena qada sebab dia sudah sembahyang. Di akhirat nanti Allah Ta'ala bagi tahu dia, rupanya kalau kau nak tahulah kan, kau sembahyang zuhur itu sembahyang awal waktu, tak masuk zuhur lagi kau dah sembahyang. Macam mana nak kena qada ke? Tak perlu qada dah, kerana di syurga tidak perlu qada solat. Hormat waktu, nak hormat apa bendanya? Dan sekarang ni hormat waktu bila dia tak mampu nak sembahyang, dia kena ikat, kena kurung, masuk penjara, terlibat dengan bersih, hakim kena tangkap, contoh kan. Contoh kan, kena tangkap. Dia cakap dengan polis, saya nak sembahyang. Tak boleh. Okeylah, saya sembahyang sini pun. Okey, sembahyang lah, tapi saya tak ada wudu, minta air. Tak boleh. Habis macam mana? Minta debu. Debu pun tak ada. Dia pun cek, oi, ni dalam apa, lokap ni semuanya bersih, debu pun tak ada. Kalau ada debu, dia boleh kat tayamum situ. Jadi ketika tu buat macam mana? Adakah dia tak payah sembahyang? Tak, dia kena sembahyang. Berdasarkan mazhab Syafi'i kita, dia kena sembahyang. Hormat waktu. Tapi dalam isu kita ni tak ada, dia boleh sembahyang. Wudu ada, air ada, cuma masalah waktu je. Maka dalam masalah waktu berijtihad. Dia kena ijtihad. Sama kisah juga dengan orang yang kena penjara. Gelap tu, penjara bawah tanah, tak nampak cahaya langsung. Ni dia sembahyang zuhur bila, asar bila. Kalau yang jaga penjara tu bagus, tuan, untuk pengetahuan, zuhur sudah masuk. Okey, terima kasih. Itu tak apalah, dia beritahu. Ini kata, tuan, zuhur dah masuk ke? Saya tak nak beritahu. Asar tak nak beritahu. Maghrib pun tak nak beritahu. Sudah, awak beritahu, saya nak sembahyang. Tanggung sendiri. Siapa suruh buat jahat? Orang tu kata. Pasal dia, kita kena buat macam mana? Dia kena ijtihad. Dia kena ijtihad. Bila dah keluar dari penjara, dia kena qada ke? Tak perlu qada, sebab dia berijtihad ketika itu yang insya-Allah dia memang sembahyang pada waktunya. Cuma kalau di akhirat nanti Allah Ta'ala bagi tahu, rupanya kalau nak tahulah sepanjang duduk penjara semua waktu kelam kabut, silap lah ke? Kena qada ke? Nak qada benda je dah syurga lah kan? Senyum je dah macam tu kan? Dia tak berdosa lah, sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya contoh macam kalau kita bahadah besar atau bahadah kecil tapi tak ada air wudu, mari kita sembahyang hormat waktu. Maka sembahyang hormat waktu. Atau kita nak cari kiblat tak tahu mana arah, atau kita tak boleh menghadap kiblat, diikatnya menghadap ke Vatikan contoh kan. Diikat kita tu menghadap ke Vatikan. Kita kata nak ikat tak apa, tapi ikat ke kiblat lah. Kita dah Vatikan diikatnya kan. Kita dah dalam ni. Cuma dia kata kalau nak wuduk, kita wudukkan. Dia bagus kat tu, dia wudukkan kita. Dia curah air, niat kata. Dia pun curah air ke muka. Niat angkat muka. Angkat tangan pula. Ataupun dia simbah kita badan terus. Kita pun niat berwuduk. Sah wuduk kita. Tapi masalahnya nak semayang tu, rokok sujud tak boleh, menghadap kiblat tak boleh. Ketika itu semayang hormat waktu. Waktu sesak kereta. Dalam waktu sesak kereta macam mana?
dia ada perbahasan di kalangan para ulama. Kalau ikut mazhab Syafi'i kena sembahyang 5 waktu. Sesak nak keluar tak boleh, jalan jam maghrib nak habis ni. Biasanya waktu maghrib dah yang berlaku kalau kat Malaysia. Maka ketika itu dia sembahyang 5 waktu. Cuma bila sampai nanti dia kena qada. Bukan dalam mazhab kita. Saya mazhab Syafi'i. Bukan dalam mazhab kita. Okey. Maka apabila sudah ambil lebih baik, dia sudah agak-agak dah ijtihad, insya-Allah inilah waktunya dia pun sembahyang, maka sembahyanglah atas yang lebih berat, iaitu yang lebih aglab di sisinya. Sangkaan kuat dia dah masuk waktu zuhur pukul berapa? Dah jam bila? Agak-agak bila? Dia pun sembahyang pada waktu itu, maka selesai. Maka sembahyangnya itu memadai akan dia, tak perlu diqada. Sebab dia cuma satu je kurang, dia tak pasti waktu masuk ke tidak, cuma berat hati dia dah masuk, maka azan cukup untuk menyebabkan seseorang solat. Boleh solat. Tapi kalau dia awak rasa masuk waktu, tak tahulah, cuba ijtihad, tak nampak, tapi saya semayang je lah, kod kena. Mana tahu kod kena. Lepas habis semayang memang kena sungguh, kena qada. Semayang saya kena lah, saya try kena. Memang try kena, tapi tak sah semayang tadi. Kerana syarat sah semayang hendaklah seseorang yang semayang itu yakin masuk waktu atau berat hatinya dah masuk waktu. Yang ni dia terus tak ada berat hati, entah nak kata masuk pun tidak, saya tak ada idea lah, no comment. Tapi semayang juga, maka semayangnya ketika itu tidak sah, walaupun rupa-rupanya memang dia kena dalam waktu. Rupa-rupanya kena. Dia kata tengok saya dah try lah, jadilah tu. Dia kata terima kasih kerana mereka dan sila semayang sekali lagi. Dan kenyataan yang demikian itu bahawasanya masa waktu zuhur itu panjang sehingga hampir boleh diliputi akan dia apabila diambil ihtiyat dengan bahawasanya gelincir iaitu gelincir matahari. Dan bukannya seperti kiblat yang tiada bermasa baginya, bahkan atasnya dalil bukan masa. Kiblat, nak tahu kiblat macam mana? Nanti tunggu 2-3 jam lagi nampaklah kiblat. Tak adanya kan. Kiblat tak bergerak situ je. Kalau masa boleh agak-agak, rasanya dah masuk tidak masuk, nantilah kejap lah. Kiblat tak adanya. Maka ketika itu dia kena berijtihad. Bila nak ijtihad? Masa nak sembahyang tu. Okey? Bukannya nantilah tunggu 2-3 jam lagi, rasanya kita tahu dah tu kiblat mana. Dah kalau 3 jam pun sama juga, tak tahu juga. Jadi kena ijtihad masa tu. Dia kena tengok bintang, dia kena agak-agak tengok rumah orang, tanya orang, download perisian kiblat, ikutlah apa cara sekalipun. Dan bukannya seperti kiblat yang tiada bermasa baginya, bahkan atasnya dalil bukan masa. Dan atas ini waktu, dalil daripada masa dan tempat dan bayang-bayang. Dan atas ini waktu, dalil daripada masa dan tempat dan bayang-bayang. Kalau nak tengok apa namanya waktu sembahyang, kita boleh tengok bayang-bayang, tengok apa sajalah untuk kita melihat waktu tu. Orang yang mungkin kalau orang belayar dia mungkin nampak kalau angin bertiup gini sepatutnya dah masuk zuhur. Tapi kita tak tahulah benda tu, agak-agak lah kalau tengok bayang-bayang gini, ini dah masuk zuhur dah patutnya. Okey. Tengok masa, rasanya saya dah baca Quran tadi kat 5 juzuk dah. 5 juzuk biasanya saya baca sejuzuk sejam, dah 5 jam lalu. Dia boleh ada idea lagi, dia boleh ada cara. Beza dengan kiblat, nantilah saya baca Quran 2 jam, nanti saya tahu kiblat. Tak adanya, tak tahu kan. Maka apabila seseorang itu memperbuat begini, maka tiadalah ulang sembahyang atasnya, melainkan bahawa mengetahui ia dengan yakin. Yakin di sini maksudnya 100%. Contoh, dia dah sembahyang, dia pun relax sambil berzikir, tiba-tiba hujan pun berhenti, cerah datang, dia tengok la ilaha illallah, baru pukul 10 pagi, yang awak dah sembahyang zuhur dah. Jadi macam mana? Zuhur tu dapat pahala sembahyang sunat. Habis nak azan zuhur nanti, tak apalah, saya hari ni kebetulan zuhur awal sikit. Tak adanya, kena sembahyang zuhur juga. Sebab zuhur yang dia lakukan tadi tidak sah. Cuma Allah ni karim bagi pahala juga, pahala sembahyang sunat.
dalam rumah kan, tak berbuat. Jadi dia tengok jam-jam tu salah, perkiraan dia ikut waktu tu. Lepas tu pada macam ada kawan tegur kan, jam tu salah, dia ulang balik. Ya, sebab ketika tu dia yakin yang jam tu silap. Lepas tu dia yakin. Selepas dia yakin. Kalau dia tak yakin lagi, kawan kata, jam ni rasa salah ni. Dia kata, apa pula salahnya aku tukar bateri 2-3 hari lepas. Jadi dia pun tak yakin. Betul ni. Yang kawan dia pun tak, rasa macam salah ni. Jadi ketika tu dia masih lagi belum yakin, belum 100%. Yakin ni bukan buat-buat yakin. Yakin ni memang 100%. Contoh, ni dah masuk zuhur dah ni. Masuk zuhur kan? Dah masuk zuhur dah ni, kok jam tengok apa ni. Contoh sekarang ni, lebih kurang sekarang ni nak dari 10 minit lagi masuk subuh dah ni. Dia tengok jam 10 minit masuk subuh dah ni. Dah pukul 4.30 dah, 4.35. Lebih kurang 10 minit lagi masuk subuh. Sonok baca baru masjid sampai subuh kita. Dia pun relax apa semua. Tiba-tiba dia buka radio, ada pula rancangan, apa namanya, katakan rancangan Ultraman 3 kan. Ultraman 3 kan. Dia yang terakhir sekali yang dijumpai baru ni katanya Ultraman ni. Ultraman yang Upin-Ipin tu baru dijumpai. Dia betul Ultraman pukul 4.30. Dia pun fikir, ikut-ikut tengok dalam khabar rancangan Ultraman ni pukul pukul 8 malam. Main mana subuh lagi. Dia dah bajet konon-konon masuk subuh. Dia dah sembahyang subuh dah. Rupanya tak masuk subuh lagi. Macam mana? Kena kodok ke? Kena kodok ke ketika tu? Kodok benda ya kan? Tak ada kodok lah kan? Sebab subuh tak masuk lagi. Okey, selesai masalah saja ya kan? Boleh minta maaf lah dah subuh kan? Orang nak dekat subuh macam ni lah. Sudah habis kalau dia sedar, dia yakin dia dah habis. Ya, kalau dia sedar, rupanya dia ingat dia dah semayang, rupanya masa dia semayang tu tak masuk waktu lagi. Dia sedar waktu dah habis, dia kena qada. Dia kena qada ketika itu Dia kena qada ketika itu. Contoh macam tadilah. Sekarang ni dia ingat dari 10 minit subuh. Lepas dari 10 minit, lepas semayang subuh, betul dia tidur. Lepas dia tidur, dia sedar, lama dah tidur ni. Kawan dia kata, lama tu dia tidur ni. Dah 10 jam dia tidur. Ya ke? Macam tu zuhur masuk. Zuhur masuk apa je? Subuh baru habis. Subuh baru habis. Aku tidur pukul apa? Rupanya masa dia semayang subuh tu tak masuk subuh lagi, tengah malam. Lepas tu dia bantai tidur, sedar-sedar baru habis subuh. Ketika tu dia kena qada semayang subuh yang dia telah tinggalkan tadi. Jadi semayang subuh yang dia bajet semayang subuh tu pun semayang tengah malam. Dapatlah pahala qiyamul lail insya-Allah. Okey. Tak habis-habis kita masalah 15 ni. Banyak benar aku mau tanya. Bila nak khatam ni? Kita ada lagi 22 kambing lagi ni. 21 kambing lagi insya-Allah yang menunggu dengan sabar. Dan atas ini waktu dalil daripada masa dan tempat dan bayang-bayang. Maka apabila seseorang itu memperbuat begini maka tiadalah ulang sembahyang atasnya, melainkan bahawa mengetahui ia dengan yakin akan ianya telah sembahyang dahulu daripada gelincir. Ingatkan dah masuk zuhur, rupanya dia sembahyang sebelum masuk waktu zuhur. Cuma masa dia sembahyang tu berat hati dia dah masuk zuhur. Jadi dia tak berdosa. Cuma dia dapat pahala masuk zuhur nanti dia kena sembahyang. Sebab dia sembahyang sebelum waktu. Maka apabila mengetahui demikian itu, mengulanglah ia. Dia kena sembahyang. Kalau dalam waktu, selesailah. Sembahyang sekali lagi lah. Kalau dah habis waktu, dia sedar-sedar tu rupanya dah asar, dia kena qada lah sembahyang zuhur yang ditinggal secara tak sengaja tadi. Dan demikian itulah mengambil lebih baik dengan tiada dan demikian itulah mengambil lebih baik dengan tiada dilitup awan. Maka demikian itulah mengambil lebih baik dengan tiada dilitup awan. Siapa faham? Apa maksud yang terakhir ni? Ya Rabb, saya seronok bila banyak tak tahu Jadi sekurang-kurangnya kita banyak benda boleh baca sebab ni. Dan kita Al-Um ni kita payah Bahasa Imam Syafi'i ni bahasa tinggi. Sebab tu orang tak baca kita Al-Um. Tapi Allah Allah, kenapa Syekh Idris mengambil kita Al-Um untuk suruh kita baca lah kot
disebut di sini. Qala Syafi'i rahimahullah, fa in kana al-ghaimu mutbiqan ra'a asy-syams wa ihtata bi ta'khiriha ma bainahu wa baina an yakhafu dukhul waqti al-'asr fa idza tawakha. Tengok kalimah-kalimah yang biasa jarang kita dengar Betul, siapa yang boleh baca kitab Al-Um ni dahsyatlah bahasa dia bahasa agak lama tapi bahasa fasih. Fa idza tawakha fa shalla 'ala al-aghlabi 'indahu fa salatuhu mujzi'ah 'anhu wa dhalika anna muddat waqtiha mutatawil hatta yakada yuhitu idza ihtata bi an qad zalat wa laysat kal qiblah allati la muddata laha innama 'alaiha dalilun la muddah. Kiblat dia hanya ada tanda, dia tak ada istilah masa bagi kiblat, macam kita bincang tadilah. Wa ala hadzal waqti dalilun min muddah. Wa ala hadzal waqti dalilun min muddah. Manakala waktu pula dia ada kadar dia. Zuhur setelah berlalu sekian masuk zuhur. Setelah berlalu 2-3 jam masuk asar. Jadi ada waktunya. Berbeza dengan kiblat. Wa maudhi' okey. Wa ala hadzal waqti dalilun min muddatin wa mawdi'in wa dhillin. Fa idza kana hakaza fala i'adata alayhi hatta ya'lam an qad shalla qabla az-zawal fa idza 'alima dhalika a'ada wa hakaza in tawakha bila ghaimin. Faham terus? Begitu juga keadaannya sekiranya dia tak pasti masuk waktu bila, walaupun ketika itu cerah matahari tidak ditutupi awan. Awan tak tutup, tapi masalah hujan ke, jadi cahaya matahari tu tak nak jelas katakan. Jadi walaupun kita tak boleh kata matahari ni jam nampak ni tak kena tutup awan, tapi masalah saya tak tahu zuhur pukul apa. Contoh, matahari okey tapi di dalam hutan. Hutan pukul 6 dah gelap. Kan? Maghrib tak masuk lagi. Jadi suasana dalam hutan, matahari ada, nampak matahari tapi bayang habis di dalam hutan, tak nampak. Jadi ketika itu dia juga perlu agak-agak, walaupun matahari tak ditutupi awan, dia perlu juga berijtihad. Kerana masalahnya dia nak sembahyang tapi tak pasti waktu. Dia tak pasti, dia kena ijtihad. Bukan kena ijtihadnya hanya boleh kalau matahari ditutupi awan. Apa saja keadaan, matahari ada je tapi dia kena masuk jail. Matahari ada tapi dia duduk bawah tanah. Tanya ke polis yang jaga, polis nak beritahu zuhur tidak, maka dia juga perlu berijtihad. Walaupun matahari kalau dia keluar elok je. Maknanya itu yang dimaksudkan dengan ucapan yang terakhir. Dan demikian itulah mengambil lebih baik dengan tiada dilitup awan, iaitu dalam keadaan lain yang tak berlaku awan menutup matahari sekalipun. Yang penting kalau berlaku tak pasti waktu masuk atau tidak, begitu juga keadaannya, dia perlu berijtihad. Walhamdulillahirabbil alamin. Awal-awal tadi tak faham, sekarang dah faham. Okey, jazakumullah khairah. Semoga diizinkan Allah kita bertemu lagi insya-Allah Subhanahu taala. Hari ini berapa Safar? Hari 14 lah. Hari ni 13 kot. Oh, kumpulan dah masuk hari baru. Ke itu masuk kawan-kawan? Itu hari baru. Ya. Saya yang sanah tanda punya. Okey, khair insya-Allah. Maksudnya hari ni 14 Safar 14 Safar ikut standard biasa. Tapi kalau ikutnya dah masuk 15 lah. 1438. Okey. Baik, jazakumullah khairah. Ada sebarang persoalan sebelum kita pulang ke rumah masing-masing? Di ketika itu kalau kita tak mampu nak menghadap kiblat, sama ada kita nak ijtihad pun tak erti lah mana kiblat ni. Kalau ada yang gambar arah tu tak apa lagi, kita tengok kita di mana, Mekah di mana, kita boleh agak mana kiblat. Atau tahu arah kiblat tapi nak menyengit tu dah tak boleh lah, kursi tak kena, maka ketika itu sembahyanglah atas dasar hormat waktu, balik sampai nanti qada. Cuma dalam masalah pemusafiran ni memang sepatutnya kena ada satu perkara yang kita kena lumatkan. Saya dulu ada cerita-cerita nak buat kitab tentang masalah hukum hakam permusafiran, tapi tak terbuat-buat lagi lah.
Sebab kita orang ngaji luar ni, kita lebih tahu berbanding dengan orang yang tak pernah musafir di Malaysia macam mana kita nak buat. Cuma dalam mazhab Syafi'inya, ketika kita tak mampu nak sembahyang dalam masalah tu, kita kena sembahyang juga hormat waktu. Kita kena sembahyang hormat waktu. Tapi katakan kita memang tahu arah kiblat. Sebab kita akan tengok, kita ke masjid, dia tunjuk Mekah fin, Mesir fin, arah perjalanan macam ni. So kita tahu, oh, Kaabah di sini. So sini dah kiblat kita. Cuma masalah kapal terbang dia bukan straight gitu kan, dia ke sana, ke sini. Jadi arah tu berbeza-beza. Kalau kita tengah sembahyang dan kita tahu arah kiblat, katakan kapal terbang akan datang, dia cipta dalam keadaan dituju arah kiblat. Bila gerak kiblat situ, kapal terbang gerak, arah pun akan menunjuk ke arah kiblat yang baru. Maka kalau kita sembahyang, katakan akan datang dalam kapal terbang ada surau. Cita-cita saya ni, kau ingin nak buat lah, kapal terbang ada surau. Bila nak buat tu? Nantilah. Bila kita pun jenuh minta kan. Dia pula bawa kapal terbang. Jadi katakan kita buat sesuatu surau dalam kapal terbang, dan surau tu ditunjuk arah kiblat. Ada gambar Kaabah depan kita. Kalau Kaabah berubah, katakan dia tengah bawa tu tiba gitu, jadi Kaabah gitu. Jadi masa kita sembahyang, kita pun gitu pula. Dia pun gitu. Sah sembahyang dan itu yang sepatutnya kena buat. Kita tahu arah kiblat. Tapi masalahnya dalam kapal terbang, dia bergerak, kita tak tahu arahnya. Maka macam mana nak buat? Sembahyang takat mana yang mampu, bila sampai nanti kena qada. Atau dari awal lagi kita tengok kita akan turun di mana. Kita turun, katakan turun di Dubai. Sampai di Dubai tu agak-agak waktu apa? Kita pun tengok tempatan Dubai pada waktu kita akan turun. Kita tengok, oh saya bertolak daripada Malaysia sebelum Zuhur. Saya akan sampai di Dubai asar. Okey, selesai. Dan kau terbang tak payah sembahyang. Sampai Dubai sembahyang jamak takhir. Selesai masalah. Jadi kena sikitlah. Tapi kalau terdesak, memang katakan 4 waktu dalam kau terbang, sembahyanglah hormat waktu sampai qada. ISS apa itu? International Space Station. Apa benda tu? Okey, kenapa dengan dia? Oh, dia yang terbang tu. Dia terawang-awang tu Ghair mustaqim, nak sujud tak ada sujud Jadi ketika itu dia semua atas rasa dia isyarat. Sebenarnya isyarat lah. Sebab syarat sujud kena betul-betul sujud. Dah dia nak sujud kan terbang gitu buat macam mana? Semua kalau dia mampu menghadap ke bumi, itulah kiblat dia. Sebab Kaabah hanya di bumi, belum ada lagi setakat saya tahu lagi Kaabah kat Pluto tak ada, bulan pun tak ada. Jadi Kaabah di bumi, menghadap ke bumi, menghadap ke kiblat lah, insya-Allah. Kalau dia singgah di bulan, katakan kita dalam perjalanan pergi ke bulan, singgah ke bulan, dan boleh sujud di atas bulan tu, dia boleh sujud tu, alhamdulillah oksigen dia kurang ke macam mana, dia boleh sujud atas bulan. Jadi nak hadap kiblat mana? Tengok bumi mana lah. Di mana bumi, di situlah kiblat dia. Sebab di bumi itu ada Kaabah. Cakap pula masalah isi waktu. Ijtihad. Masalah terakhir tadi agak-agak sekarang ni pukul apa kat Malaysia? Main dia kena agak lah. Kalau di Malaysia tu dia jam pukul apa. Tapi ada juga ulama kata kalau dia berada di luar bumi, dia nak pakai waktu mana? Dia pakai waktu Mekah. Kata Syekh Yusri bin Rushdi, seingat saya, kata beliau ketika itu dia pegang waktu Mekah. Sebab dia nak pegang waktu tempat dia pun tak tahu dah kan. Dia kenapa dia pilih tempat dia? Kenapa tak pilih tempat lain? Dia bukan di mana-mana, dia di bulan. Waktu di bulan tak selesai. Tak ada istilah waktu solat di bulan Sebab matahari naik, matahari turun matahari naik, matahari turun. Dia pakai matahari juga kan. Tapi adakah hukum fiqh tertakluk di bulan? Saya tak nak pergi lagi. Kita pergi sekali. Kita pergi sekali insya-Allah. Adakah ada bayang-bayang? Adakah di bulan itu ada waktu malam? Waktu siang, waktu malam ada tak? Allah alam, saya tak tahu. Tapi senang je hukum fiqhnya. Mana yang mampu teruskan, tak mampu hormat waktu. Walaupun tak ke bulan lagi, tapi sudah berijtihad ke bulan Bismillah. Okey? Macam mana? La ibrata fi az-zann al-bayyin khata'uhu. La ibrata fi az-zann al-bayyin
khata'uhu. Tidak ada pengiktibaran terhadap al-dhann al-bayyin khata'uhu, ataupun al-baini khata'uhu, bana ya bain la al-bayyin, al-bayyini khata'uhu. Zan yang akhirnya khata'uhu bayyinun, tu dia takdir. La ibrata fi zan khata'uhu bayyinun. La ibrata fi zanni al-bayyini khata'uhu, ay tabayyan khata'uhu. Tidak ada pengiktibaran terhadap zon, sangkaan kuat kita, yang akhirnya rupa-rupanya sangkaan kuat kita adalah tersilap. Dia pergi ke hutan, gelap dah, subuh dah, maghrib ni gelap dah, dia pun sembahyang maghrib. Lepas tu dia jalan-jalan keluar dari hutan, ya Allah, tak masuk maghrib lagi rupanya. Macam mana? Masuk maghrib dia sembahyang balik kan? Masuk maghrib sembahyang balik. Sebab la ibrata fi zan al-bayyin khata'uhu. Okey, jazakumullahu khairan. Takat dululah, kita nak dekat subuh ni 30 minit lagi. Subhanallah